Bertemu kembali. Sempena Khazanah Mega Trends Forum 2021 yang berlangsung sehingga esok, kami bawakan temu bual bersama dengan penggiat dalam industri tenusu terbesar Malaysia. Farm Fresh mengorak langkah memastikan produk terbaik dan saluran yang inovatif digunakan untuk mendekati pelanggan dan meningkatkan jualan. Farm Fresh kini turut mempunyai lebih 400 pengedar rumah di serata negara untuk mewujudkan jaringan pengedar dan berada lebih dekat dengan pelanggan. Dalam masa yang sama, pendekatan ini turut meningkatkan pendapatan isi rumah pengedar ini dan mewujudkan prinsip perusahaan sosial di Farm Fresh. Saksikan temu bual bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Farm Fresh, Lloyd Tuan E dan juga Ketua Pegawai Operasi Farm Fresh, Azmi Zainal, sempena Khazanah Mega Trends Forum 2021. Terima kasih kerana bersama kami, Azmi dan juga Lloyd. Pertama sekali, ceritakan tentang sekitar 400 usahawan mikro yang menjadi pengedar dari rumah Farm Fresh di serata Malaysia. Apa yang mendorong inisiatif dari Farm Fresh dan juga bagaimana ini bantu jenama Farm Fresh dan usahawan ini? Azmi? Dia bermula pada tahun 2016 tau. Dia bukan kata kita memang ada perancangan apa, tapi pada waktu tu ramai rakan-rakan saya yang mana tak ada pekerjaan, kena berhenti kerja, lepas tu business drop, datang jumpa. Tanya apa yang dia boleh buat bisnes dengan saya ataupun nak kerja dengan saya. Saya cakap ada dua perkara je yang boleh buat. Satu jaga lembu, satu bisnes susu. So saya cakap lebih baik dia orang jual susu. So dia orang mula jual susu. Bila dia jual susu tu dekat pasar malam, pasar tani, and then dia cepat habis, repeat sale apa. Tapi bisnes dia tak berkembang. Setakat dia jualan dia dekat pasar tani itulah. Kemudian saya cuba bagi tahu kat dia orang, cuba kembangkan, lantik dekat dalam kawasan ataupun satu komuniti ni, lantik ibu-ibu suri-suri rumah tangga yang nak tambah pendapatan supaya dapat bantu suami dia. So kita start lantik-lantik home dealer ni untuk jual susu. Alhamdulillah pula, bila kita buat macam tu, suri rumah tangga ni easy jual, sambil jaga anak, dia posting kat grup WhatsApp, dia masa dia pergi jemput anak, dia bawa ni, lepas tu dia jual dekat sekolah, dia jual dekat kantin sekolah, dan dia punya income meningkat. Lama kelamaan ramai orang nak terlibat. Dan sehingga hari ini saya ingat 80% daripada mereka ni adalah suri rumah tangga. Dan sehingga hari ini kalau kata home dealer yang 800 tu ialah home dealer. Sekarang dia berkembang, dia kongsi rezeki dia kepada ejen-ejen pula. Sebab ramai orang nak, senanglah jual susu ni. Repeat order, lepas tu mudah nak jual, dan campur semua all together lebih kurang 2,500 tau kalau campur ejen semua ni, dan pendapatan mereka ni purata 500 hingga 2,500 ringgit sebulan. Dan ada juga 40 orang daripada mereka ni dari suri rumah tangga ni selama 6 tahun kita nurture, kita grow bersama dia, kita bantu dia daripada segi kredit, kita tanggung risiko kredit, kita bagi kredit dekat mereka berjuta-juta satu bulan. Dan jualan mereka untuk tahun 2020 dia 1/3 daripada jualan kita, lebih kurang 150 juta jualan. Daripada ibu-ibu yang suri rumah tangga ni tadi, dia are very enterprising. Cuma sekarang dia dah sampai satu level dan dia orang nak berkembang. Dan saya ingat bila dah sampai ke sisi ini, saya rasa bantuan daripada segi kerajaan dah patut sama-sama bersama kita untuk bantu mereka. Dan Lloyd, adakah ini Lloyd rasa memudahkan Farm Fresh untuk berada lebih dekat lagi dengan komuniti pengguna Farm Fresh? Apa reaksi mereka dengan mudahnya susu didapati di merata tempat? Ya, I think bagi kita ini adalah satu program in a sense that very inclusive, very inclusive in a sense that kita punya company dapat create value dalam kita punya rantaian value chain, that we were able to give this entrepreneur the opportunities, right? So I think dia ni macam win-win punya situation. One, I think we also give opportunity to other people. The other thing is that the company pun boleh buat ini sharing, and kita syarikat also still very profitable. So in other words, not say that when you do good to other people, itu cost akan ditanggung oleh syarikat. In this case, I think it can go both sides in the sense that the company also benefit, entrepreneur usahawan pun benefit.
Dan Azmi, bagi mereka yang berminat, apakah pulangan dan manfaat menjadi sebahagian daripada pengedar dari rumah ini? Adakah latihan juga diberikan untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka? Azmi kata mereka ingin terus berkembang lagi. Apakah dorongan dan juga bimbingan dari FarmFresh? Kita bisnes yang ini bila saya create pada tahun 2016, dia lebih banyak kepada social entrepreneurship lah. So dia berkembang daripada satu mulut ke satu mulut, dan kita selalu cara coaching kita jumpa dia orang, kita encourage dia orang buat bisnes, and then whatever yang kita boleh bantu mereka. Kerana bila kita buat yang ini, kebanyakan mula-mula masa mula dulu dia orang start ni, sebelum dia orang bisnes dia orang besar ni, dia orang pakai tong gabus polisterin tu. Masa tu UHT belum keluar lagi. Modal lebih kurang RM300-400 je satu orang. Itu pun saya dah boleh start. Dan alhamdulillah yang RM300-400 tu ni hari ada jualan yang ratusan ribu tu. So nak mula dekat FarmFresh ni boleh jumpa dengan home dealer yang ada, ataupun stokis-stokis yang ada, boleh berhubung dengan dia orang. Sebab bagi saya ramai orang bisnes pun tak apa, kerana bisnes ni dia berasaskan networking. Kita menjual kepada networking base. Now kita dah sampai satu tahap marketing, dia dah sampai ke tahap yang networking base punya marketing. Siapa yang ada networking, daripada situ kita akan growkan kita punya networking. Not only our existing networking, our future marketing. So benda yang ini daripada segi latihan kita memang selalu, because sekarang ni tak boleh, kalau kata dulu saya memang most of my time macam saya cakap tu, saya akan rally satu Malaysia pun tak habis, because kita ada sekarang 45 warehouse yang ada 45 group usahawan yang membimbing. Jadi kita dekat kita punya tempat, we train the trainer. We train dia orang train dia punya orang bawah, and then we duplicate benda yang sama. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu ni yang 80% jadi usahawan dah buat full time. Ada yang suami dia dah kerja dengan dia dah. Sampai tahap macam itulah. Kita pun bersyukur apa yang ada ni, kerana pada tahun 2016 when sebelum pandemik datang, sebelum orang mula online COD ni, kita dah siapkan satu jentera tu pada tahun 2016, dan when pandemik datang, jentera kita ni boleh digunakan. Jadi sebab itu juga saya tengok kita bersyukur, kita bersedia dengan keadaan yang ada. Alhamdulillah waktu pandemik pun kita punya usahawan kita masih dapat cari rezeki. Dan Loy, pandemik COVID-19 berikan kesan kepada FarmFresh untuk segmen jualan hotel dan juga restoran. Namun ia diimbangi dengan peningkatan jualan rumah, jualan melalui ejen di rumah ini. Apa strategi lain yang diambil FarmFresh untuk kekalkan jualan, dan adakah ada inovasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemasaran dan jualan, dan ada tak FarmFresh lancarkan produk baru ketika lockdown itu? I think bila no one expect ini macam pandemik COVID-19. Tahun lepas bila bulan 3 di lockdown, I think kita pun memang macam panik juga, pasal biasalah susu kita very shelf life pendek kan. Jadi mula-mula kita tak tahu what to expect. So mereka punya market dari segi hotel, restoran ataupun kafe-kafe bawah party semua hancur pasal diorang semua tak berniaga kan. So in that sense, I think that give us a lot of pressure. And what we realize that supermarket sales actually recover very well because orang tak keluar tapi semua dekat rumah, and then they actually consume more. So overall, I think throughout the pandemic period, actually the sales grow. And then macam Azmi cakap tadi, jentera yang kita dah build pada tahun 2016, this one coming in very very handy for us in the sense that dia dapat niaga, dan kita punya produk pun kalau you pergi luar bandar, kita punya penetration rate is considered very high. You boleh jumpa FarmFresh product easily. So I think that is something that the network actually become a blessing to the company in a sense that menjadi satu aset yang penting pada syarikat kita. And then product development, we continue to develop product macam functional drinks based on susu segar. Kita misalnya kita punya tongkat ali ataupun kita punya susu kurma, bisa bukan pakai essence, bukan pakai perisa, semua pakai
pati kurma for example, and macam banana puree kita pun pakai puree banana juga. So I think product development will continue to be a very important part of the company development. Yeah. Tapi apa yang mendorong peningkatan untuk pengguna di Malaysia ini meminum semakin banyak susu pada ketika ini? Apa yang mendorong peningkatan tersebut? Mungkin Azmi dan juga Oi boleh jawab. Azmi dahulu. Saya ingat pada peringkat awal masa kita masuk dalam industri pada tahun 2010 dekat market chef ni, kebanyakan susu adalah susu pancuran semula, susu tepung yang dicampur air, you pasteurize. Jadi rasa dia tak berapa sedap. Jadi bila kita masuk dekat dalam pasaran, kita buat sampling banyak, kita suruh orang rasa bezakan, and then we do a lot of education dekat supermarket at that time. Now kita dah ada home dealer, kita pun bagi education lagi daripada gerakan inilah. And then orang lebih percaya brand Farm Fresh kerana kita memang asal daripada ladang kita, memang susu segar yang kita keluarkan, dan dalam jangka masa 48 jam dah boleh sampai. Itu meningkatkan keyakinan pengguna tempatan kepada kita punya brand. Dan sebelum ini ada laporan tentang IPO Farm Fresh ya, Loy, yang dijadualkan pada akhir 2020. Apakah perkembangan IPO tersebut dan bagaimanakah hasil daripada IPO itu akan digunakan? Yang ini kita punya advisor cakap kita tengah buat preparation ini, tak boleh cerita ini IPO boleh cerita pula pening. Tapi dari segi syarikat, I think kita memang ada options lah, banyak option nak macam mana raise money kan. Pasal buat ladang tenusu ini sama kilang tenusu, dia memang modal dia memang besar, memang very capital intensive. Macam sekarang kita nak buka satu ladang baru dekat Taipei kan, setiap kilang kena ada 50 juta. So memang dia punya funding itu memang very intensive. So from this standpoint, we are looking at many options to raise money lah. Misalnya kata pergi IPO ke, buat sukuk ke, ataupun macam-macam ada options. But I think for IPO punya story kita specifically ada embargo ni, tak boleh cerita. Okay. Tapi ini adalah untuk pengembangan operasi Farm Fresh ya? Correct. I think the company will continue to grow. Kita punya growth rate memang amat pesat. So dari segi modal ini memang penting untuk syarikat untuk continue to tap into the capital market kan, to actually expand the company. Dan mungkin Azmi berceritakan nilai tambah yang Farm Fresh ingin bawakan kepada perbincangan di Khazanah Megatrends Forum. Apa input yang akan dikongsi bersama dengan peserta lain, Azmi? Apa yang saya nak kongsikan, apa yang telah kita lalui, yang kita bukan kita eksperimen tapi we go through dalam social entrepreneurship, membangunkan usahawan-usahawan kecil, usahawan-usahawan pemasaran yang sekarang dah menjadi trend, dan memberi lebih banyak peluang. Kerana saya nampak bukan saja Farm Fresh yang boleh buat macam ni. Saya rasa kalau kata banyak juga syarikat multinasional yang lain boleh dia kongsi opportunity pada instead of you bagi satu dekat syarikat besar, because kalau nak jadi distributor kan, sebab dekat Farm Fresh kalau you tengok nak jadi distributor, you kena bermula daripada kecil. Tapi dekat syarikat besar, you nak jadi distributor, you kena ada bank guarantee 500,000. You kena ada cold room, you kena ada lori. Jadi kita nak tunjuk bahawa sekarang ni trend dah berubah. Dan kita kena menjurus, dan kaedah pemasaran juga dah berubah kan, dan jentera pemasaran dan IKS pemasaran bertambah. Jadi kita kena capitalize benda ni, macam mana kita boleh bersama-sama grow dengan mereka. Sebab kalau dulu kita tengok satu trend hypermarket, dia turun kepada mini market. Sekarang sudah very targeted market to networking market. Jadi benda kita dah sampai ke networking market, kita tak boleh tertinggal in every step bila kita duduk dalam retail. So this social entrepreneurship dengan kaedah berkongsi rezeki ni, saya nampak even kita dalam inclusive business ni, kita
sampai kita menang di ASEAN Business Summit dengan program yang kita buat ni di Inclusive Business Award. Jadi kita nak tunjukkan bahawa kita sama-sama build up the country, give more opportunity to people, and then dunia marketing adalah sekarang dunia marketing era baru. Mungkin Loy boleh kongsikan apa yang Loy ingin pelajari daripada sesi KMF pada tahun ini, apa yang Loy carikan daripada speaker-speaker lain? I think from KMF punya event, macam Azmi cakap, we also wanted to share to people in a sense that business model today, that when you do good, not necessarily is a cost, you see, meaning that you still be able to do, to create, to help people, to create opportunity for other people, and at the same time, the usahawan also will benefit, as well as the company will benefit. So from dari kita punya syarikat, I think kita pun banyak emphasize dari segi kita punya team, our employees, pekerja-pekerja kita, make sure they are well looked after as well. And not only kita emphasis on kita punya human resource, macam kita punya lembu-lembu pun kita banyak jaga. Kita baru 3 bulan lepas kita ada first company in Asia to get humane certification on farming in Asia, meaning that as you grow, when you have so many lembu, adakah ini lembu orang ada jaga baik-baik ke apa ke? Jadi kita itu certification macam peternak berimanusiaan ke apalah. So that is something that we also pay emphasis. It have to be done in a sustainable way lah, ya. Dan Azmi, terakhir sekali Azmi, mungkin sedikit berbeza daripada perbincangan kita. Adakah apa-apa transformasi digital yang dirancang oleh FarmFresh Bergerak ke Hadapan untuk memastikan ia selari dengan transformasi digital yang dicakap-cakap pada ketika ini? Apa inovasi transformasi digital yang dilakukan FarmFresh jika boleh dikongsikan dengan penonton di luar sana? Saya ingat kita ada buat beberapa transformasi digital daripada segi apps dan juga perkakasan yang untuk memudahkan operasi kita dekat kita punya how to control our home dealer daripada segi ordering dan sebagainya. So kita invest dekat apps banyak, dan itu dari segi digital je lah yang kita buat, dan ini help a lot kerana kita boleh dapat data, daripada data kita boleh susun strategi kita. Jadi saya nampak bila digital ni, kita dah cakap lama digital ni, saya nampak daripada perspektif saya, COVID ni yang mengubah digital. Semua orang kena pergi ke digital, bukan CEO ke COO ke yang mengubah digital, tapi sekarang now everybody get used to digital, and then with this digital platform juga, with this digital platform, dengan perkembangan digital platform, marketing semakin lama semakin mudah, dan dia bergantung pada creativity dan how to tackle untuk kita bersama. Dan kalau kata dalam dunia perniagaan yang ada sekarang, yang networking based business ataupun social entrepreneurship ni, kan, kalau kata kita tak get intact to dunia digital, kita akan tertinggal. Okey, terima kasih Azmi dan juga Loy. Terima kasih kerana bersama kami dalam Niaga Awani. Semoga maju jaya, dan juga kami menantikan apakah lagi produk dan juga apakah lagi inovasi yang dibawakan oleh FarmFresh Bergerak ke Hadapan. Terima kasih. Okey, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.